أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت ربي سهلا. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian nikmat-nikmat Allah kepada kita, yang mana pada malam ini kita masih lagi dapat menikmati akan segala kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Melalui rahmat Allah taala yang tidak pernah ada kesudahannya, kita pada malam ini dan saat dan ketika ini sama-sama kita dapat menikmati pemberian nikmat Allah yang tidak dapat terhitung dan tidak dapat dibilang. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-An'am, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan seandainya manusia itu membilang, manusia cuba untuk membilang akan segala kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya nikmat Allah taala itu tidak mampu untuk dihitung ataupun dibilang atau dinilai oleh hamba-hamba. Dan sesungguhnya sifat manusia itu sentiasa melakukan kezaliman ke atas diri mereka, dan mereka itu sentiasa kufur, yang tidak berterima kasih dan menyalahgunakan nikmat. Jadi hadirin dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat yang saya bacakan tadi, ada sebahagian ulama menyatakan bila Allah menyebutkan nikmat itu tidak boleh dihitung. Ini memberi maksud seandainya di dalam fikiran dan ilmu hisab dan perkiraan kita ada satu bilangan, mungkin bilangan yang paling banyak itu kita katakan triliun barangkali. Tetapi ulama menyatakan selama mana manusia ada maksimum bilangan di dalam ilmu hisabnya, maka nikmat Allah melebihi daripada itu. Kerana Allah menegaskan bahawa nikmat Allah itu tidak boleh dihitung. Dalam arti kata terlalu banyak yang mana ada di antara nikmat Allah itu yang dapat difahami, yang dapat diketahui, yang dapat dirasai melalui panca indera dan akal fikiran kita. Tetapi nikmat Allah yang melebihi daripada kemampuan kita untuk mengetahui, itu kita tidak tahu. Ya, yang apa yang ada di bumi yang Allah mudahkan, yang berada di langit, cakrawala dan sebagainya. Maka kerana itulah kita pada malam ini sedang menikmati rahmat daripada Allah yang bersifat Rahim dan Rahman kepada hamba-hambanya. Maka kerana itulah hendaklah kita menggunakan peluang yang Allah berikan kehidupan kepada kita, dan peluang kita dapat menikmati nikmat hidayah Allah untuk berada dalam masjid pada malam ini dengan sebaik-baiknya. Kerana bila Allah memberikan peluang hidup kepada kita, itu berarti Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dah takdirkan kehidupan kita tidak ada, itu memberi maksud Allah telah tutup peluang dan jalan untuk kita mencari jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan menyambung berkenaan dengan pengajian kita dalam kuliah yang terdahulu, yang kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan tafsir surah Al-Insan. Ya, kalau tuan-tuan bersekian, kita belum lagi khatam. Ya, surah Al-Insan tak banyak tuan-tuan. Surah Al-Insan memang 31 ayat, tetapi nak khatamkannya tak tahu dah berapa kuliah nak buat. Ya, itu tak campur yang ceramah tak datang.
Ya, jadi nak ceritakan bahawa ayat Allah ini perlulah ditadabbur dan difahami dan dihayati. Ya, kita lihat pada ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran ini kepada engkau, ke atas engkau wahai Muhammad, yaitu secara beransur-ansur. Kerana itu hadirin dikasihi yang dirahmati Allah, para ulama ketika mana membincangkan dalam bab ilmu ulumul Quran, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran atau yang berkaitan dengan kitab-kitab wahyu yang terdahulu, semua ulama sepakat menyatakan bahawa adapun kitab-kitab wahyu yang terdahulu, kebanyakan daripadanya diturunkan sekaligus satu buku, beda buku terus turun satu buah buku. Cuma kita bayar kalau satu buah buku turun dalam beberapa jilid pun kita tidak tahu kandungan dia begitu besar dan begitu banyak, dan kesemuanya harus dibaca dan dipraktiskan sehingga kesemuanya itu khatam dan dilaksanakan. Mungkin itu menjadi satu bebanan kepada umat-umat yang terdahulu. Tetapi sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berakhlak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tak turunkan kitab wahyu sekaligus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad bersifat ummi, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Maka Allah berakhlak dengan Nabi, apatah lagi kita sebagai makhluk. Allah berakhlak dengan Nabi. Allah katakan dalam Quran nazzalna. Bila dalam bahasa Arab perkataan nazzala ada tasydid, memberi maksud perbuatan itu berlaku mengulangkan. Ya, itu maksud dalam istilah nahu sharaf pada tuan belajar, yang menunjukkan Allah turunkan Quran itu secara memberikan supaya di dalam ayat yang lain kadzalika litutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Semoga dengan ayat yang kami turunkan kepada kamu berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu ini wahai Muhammad, kamu dapat ilmu itu, ayat tersebut, kamu dapat menghafaznya, kamu dapat memahaminya, dan kamu ada tempoh untuk mengamalkannya supaya ianya benar-benar meninggalkan kesan di dalam hati. Sebab itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ulama menyatakan ini merupakan dalil, antara dalil yang menunjukkan kepentingan dalam syariat Nabi Muhammad SAW menekankan kualiti berbanding kuantiti. Kalau syariat Nabi terdahulu, mereka kena baca dua amal sekali banyak sekaligus, tetapi kualiti belum tentu ada. Tetapi di dalam cara pentadbiran pendidikan Allah didik Nabi SAW dan para sahabat pada zaman Nabi SAW, Allah turunkan Quran itu sedikit-sedikit supaya Quran itu boleh berkesan dan terpahat di dalam hati para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga mereka benar-benar serasi dengan Al-Quran. Baru Allah turunkan ayat yang baru tanpa membebankan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga konsep kalau kita nak menghafal Quran juga kembali, tak boleh nak kata satu hari satu juzuk dulu dan satu juzuk terus, tak boleh buat. Maksudnya dia perlu ada kepada peringkat tadrij yang disebutkan oleh para ulama. Selain daripada itu, nak menunjukkan syariat Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan memberi rahmat. Apa maksud rahmat tuan? Kalau dalam syariat Nabi terdahulu, bila Allah turunkan satu perintah mesti dibuat, lala tunggak kata orang tegak. Waktu itu juga mesti dilaksanakan. Sama ada kamu bersedia, tidak bersedia, mesti buat. Kalau tak buat, dikira kufur, terkeluar daripada agama kerana melanggar perintah Allah. Tetapi di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada satu konsep dipanggil tadrij, iaitu beransur-ansur pendidikan yang memerlukan kepada masa proses latihan. Ya, kerana itulah ayat Quran ini diturunkan secara sedikit-sedikit sebagai satu latihan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka amal sedikit-sedikit tetapi akhirnya menatijahkan kepada
hakikat umat yang hebat dan umat yang disegani dan dikasihi dan dikenali oleh semua mata dunia. Ini kehebatan di dalam ayat Al-Quran Al-Karim yang disebutkan berdasarkan kepada ayat yang ke-23. Selain daripada itu, hadirin dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, para ulama sebagai contoh dalam kitab Tafsirul Munir yang dikarang oleh Syekh Dr. Wahbah Suhaimi, seorang ulama Syria yang cukup terkenal dan masyhur, dia menyatakan bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan agar Al-Quran ini tidak hilang di dalam hati-hati manusia. Nampak tadi Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang bertanggungjawab untuk memelihara Al-Quran ini dan kamilah yang akan memelihara. Apa kenapakah? Sebab Allah turunkan Quran itu secara beransur-ansur agar dengan kemudahan diturunkan sedikit-sedikit ini, agar Quran itu terus melekat di dalam hati manusia dengan mereka membaca dan menghafalnya, kemudian mereka menghayati dan mengamalkannya, sehinggalah Quran itu tidak lagi boleh hilang di dalam diri-diri hati-hati umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbanding daripada kitab-kitab terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu tidak digalakkan untuk menghafal kitab wahyu. Sebab itu Bani Israel mereka tak hafal kitab mereka itu. Hatta orang-orang Kristian, kalau tuan-tuan tanya apa yang ada di dalam kitab mereka, mereka tak tahu. Sedangkan bagi orang Islam, bagaimana Allah jadikan Quran itu mudah dihafal, Quran itu mudah difahami bahasanya, walaupun mendalam maknanya, tetapi Allah berikan kemudahan sehingga kalau kita lihat bagaimana Quran tak jauh lebih banyak dihafal dan dijaga dan diamalkan di dalam perbuatan amalan kita berbanding daripada penganut-penganut agama yang lain. Ini hikmah hebat yang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran itu bagi meneguhkan iman dan amalan orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian Allah Taala menyebutkan fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad di dalam melaksanakan ketetapan, dan jangan engkau ikuti kehendak orang yang berdosa atau orang yang kufur ingkar di kalangan mereka. Kita lihat di dalam tafsir yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahawa wahai Muhammad, wahyu ataupun perintah ataupun ajaran yang kami berikan kepada kamu ini mengundang kepada penentangan orang-orang yang kufur atau orang-orang yang ingkar. Ya, maksudnya Allah perintahkan kepada Nabi, bersabarlah engkau wahai Muhammad. Bila Quran turun saja, sebaik saja engkau ingin menyampaikan, itulah waktu detik pertama yang memerlukan kepada kesabaran. Sebab itu dalam hadis Nabi menyebut as-sabru arba'atun. As-sabru arba'atun. As-sabru, sabar itu ada 4. Yang pertama, as-sabr 'inda sadmatil ula, iaitu kita bersabar ketika mana kita nak menyampaikan sesuatu. Kali pertama kita menyampaikan, kita mendapat tomahan, itu sabar yang pertama, dan itu sebaik-baik sabar. Sebaik-baik sabar kita nasihat orang lain, orang maki kita, waktu itu kita kena sabar yang paling terbaik, kerana ganjaran yang begitu besar. Sebab kita menyuruh orang buat baik, orang balas kejahatan. Ya. Ataupun kita dijumpa musibah, orang beritahu telefon, Nina, saya nak beritahu tadi anak kamu kena nambah di orang jatuh di Allah Akbar. Kita sabar, ya Allah ampunkanlah dosaku dan dosa anak. Itu lafaz orang yang sabar sebab jadi dia mendengar musibah yang pertama. Tapi biasa nak dapatkan kesabaran pada peringkat yang pertama ini bukan senang. Baik saja kita dengar pujian, ampun dia ya Allah, sampailah aku kurang ajar. Allah ini semoga dia pula dilapar dengan berikhlas. Doa terus kuat kat situ juga. Dan ceritakan bahawa kesabaran pada dugaan yang pertama itu adalah pengucap bagi kesabaran. Macam kita lah suruh anak kita, mat kau pergi semayang, alah nanti lah. Kali pertama tu dia punya panas dia, lagi panas dari kemudian tu, ya. Bila kita mendapat penentangan yang pertama, itu tahap sabar yang paling awal. Yang kedua, as-sabru
ta'atillah, sabar ketika mana mentaati Allah. Ataupun bersabar di dalam memulakan sesuatu amal kebajikan. Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Imran ayat ke-200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Takwa itu didatang kemudian. Para ulama bila mentafsirkan ayat ini dia kata, wahai orang beriman, bersabarlah kamu. Maksudnya nak memulakan taat kepada Allah itu diperlukan kekuatan kesabaran. Kita nak datang ke masjid tadi, saya tahu tuan-tuan semua bersabar kan? Nak datang waktu maghrib dengan waktu balik tujuh penat, menghadapi jam, tuan-tuan sabar sampai turun ke masjid. Walaupun barangkali ada drama-drama yang kita nak tengok, kita pinggirkan. Sabar itu sabar yang pertama. Nak mulakan ketaatan, kata Imam Ghazali, semua boleh buat. Orang bila nak buat satu kenyataan, dia sabar, dia boleh buat. Tapi sabar dia boleh payah tuan. Wasabiru, dan istiqamahlah kamu di atas kesabaran tadi. Kita nak semayang, sabar kita. Ini dulu nak semayang. Tapi nak konsisten sabar di dalam semayang, itu yang payah. Macam mana nak tahu mana konsisten ke tidak? Tuan-tuan tengok rakaat pertama, rakaat kedua, 3 dan 4. Tuan-tuan tengok rakaat pertama biasanya lama. Bila masuk ke 3 ke 4 tu laju kita tengok. Pasal dia dah tak sabar, dia dah habis. Ya? Kebiasaan dia begitu. Kerana kata Imam Ghazali, nak maintain di dalam kesabaran dalam taat itu yang sukar. Pada awal rakaat solat kamu menghadap Allah, sehingga rakaat yang terakhir kamu memberikan salam, kesabaran kamu itu sama, taatnya sama level-level. Tidak ada rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, 3, 4 dan 6 khusyuk lah. Macam baru ni saya sembahyang dekat di airport, ya, ada mobil di Kelantan, saya sembahyang kat sini juga. Adalah dengar suara announcement, tak apa nak kuasakan. Boleh imam tu dia dengar announcement kepada orang yang akan yang menaiki pesawat sekian-sekian telah menggili gitu. Dia keluar sejam setengah. Kawan tu jadi imam, saya pun ya, kita sama-sama ini. Allahu Akbar, rakaat pertama dia baca Al-Mu'min yang panjang. Sabar. Yang kita sembahyang pun sabar. Sabar dulu bila dia nak umumkan. Tiba-tiba elok pasal rakaat kedua dia sudah baca Al-Insan. Ya, tiba-tiba keluar yang semua. Mohon maaf kepada semua yang akan menaiki pesawat sekalian. Kita telah mempersempatkan masa, tinggal lagi lebih kurang 15 minit atau 20 minit untuk mohon segera datang ke pintu sekian-sekian. Dengan sekali mata menjadi sekian dari peserta kunjungan pesawat itu dia sedangkan nasional dulu. Ya, tapi nak ceritakan dan konsisten itu bukan satu perkara yang berat. Kita dah buat taat, nak sabar di dalam meneruskan taat itu pada hari-hari yang lain, maka itu dipanggil sabar, sabir. Begitu juga di dalam kita mendatangi perkara maksiat. Sabar dalam maksiat, kemudian bersabar dalam istiqamah meninggalkan maksiat yang pernah kita lakukan dahulu. Warabitu, dan ikatkanlah amalan kamu itu daripada mendatangi, merosakkan, melakukan amalan-amalan maksiat, usul yang boleh merosakkan amalan-amalan soleh yang telah kamu bina, yang telah kamu lakukan. Wattaqullah, kemuncak daripada 3 perkara yang kamu lakukan itu, barulah kamu mendapat hasil takwa. Ini yang disebutkan oleh beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Baik, kerana itu Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi Muhammad, bersabarlah kamu di atas ketetapan Allah ini, wahai Muhammad. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kau ingin sampaikan, pasti ada orang yang mencegah kamu, menentang kamu. Sebab itu Al-Imam Al-Baghawi disebut di dalam satu tafsir dalam surah Al-Baqarah, dia menyatakan bahawa tanda-tanda amalan salih ini ada 5. Tanda-tanda amalan salih. Salah satu daripadanya, bila kita buat benda baik, bila kita buat benda yang Allah suka, maka orang akan membenci ataupun mengkritik kita, ataupun orang itu dia akan menolak dan tidak bersetuju dengan apa yang kita buat. Dan kita bersabar di dalam kebaikan tersebut,
itu tanda amalan yang soleh. Tetapi kalau kita buat boleh jahat, orang minta, itu jangan kata ini soleh itu salah. Maksudnya kalau benda itu yang baik yang disuruh oleh Allah, kita mendapat larangan, kita mendapat penentangan, itu satu sunnatullah, satu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi menunjukkan amalan itu sebahagian daripadanya termasuk yang dari syarat-syarat tanda-tanda amalan yang soleh. Sebab itu mana ada orang baik dan tidak dibenci. Sebab itulah hakikat dalam perjuangan, dalam berbuat kebaikan ini pasti ada musuh yang membenci kebaikan. Baik, kemudian hadirin dikasihi Allah, Allah menyatakan yang pertama, kalau kamu nak berjaya di dalam agama Islam, berjaya di dalam mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, kunci bagi syurga itu sabar. Ya, sebab itu sabar ini Allah sebut walladzina yuwaffas sabiruna ajrahum innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi orang yang sabar itu tidak ada nilai, tidak boleh dihisab, tidak boleh dihitung. Nak menunjukkan yang menggandakan amalan kebajikan ibadat kita adalah amalan sabar di dalam ibadat kita atau di dalam taat kita kepada Allah, kerana nilai dia tak boleh dihisab, tak boleh dihitung. Ya. Baik, kemudian Allah menyatakan wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan ingatlah wahai Muhammad, yang pertama kau kena bersabar menghadapinya, yang kedua janganlah kau taat kepada orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, dan kau taat kepada orang yang kufur. Jadi di dalam tafsiran para ulama menyatakan bahawa tuan-tuan, janganlah kamu wahai Muhammad taat kepada mana-mana orang yang kafir atau yang munafik, kerana mereka itu sama sekali tidak pernah suka kepada perkara kebaikan. Maka mereka akan menggalakkan manusia agar melakukan perkara yang menjauhkan diri kepada Allah dan kemaksiatan. Sebab itu apabila kau melakukan perkara kebaikan, sebagai contoh, tak dapat, orang kata apa, tak dapat sambutan yang baik, sabarlah. Teruskan di dalam kebaikan itu, kerana Allah menyatakan lasta alaihim bimusaitir. Tugas Nabi adalah menyampaikan, dan Nabi tidak ada kuasa memaksa orang lain untuk mendapat jalan hidayah Allah. Nabi hanya menyampaikan. Maka kerja Allah lah yang akan mengatur sama ada orang akan mendengar, orang akan taat dan sebagainya. Itu adalah merupakan kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala menyatakan dalam tafsir, ulama menyatakan dalam tafsir ini, kerana setiap orang yang kufur dan berbuat dosa itu, sama sekali mereka akan sentiasa mencari kaedah ataupun mencari cara-cara untuk menghalang daripada kebaikan itu dapat disampaikan olehmu. Maka teruskanlah di dalam melakukan perintah Allah, kerana Allah pasti akan memelihara kamu daripada ancaman manusia yang tinggal tersebut. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak terangkan kepada tuan-tuan, ulama menyebutkan di dalam tafsir beza di antara asim dosa dengan kafur kufur ada perbezaan. Ulama menyatakan asim memberi maksud orang yang ada iman tetapi kadang-kadang dia berbuat dosa, ataupun orang yang mendatangi maksiat, ya, walaupun kadang-kadang dia rasa bersalah di atas maksiat yang dia lakukan, itu dipanggil asim. Ataupun dalam istilah lain kita kategorikan orang ini sebagai orang yang fasik. Apa maksud fasik? Fasik itu maksudnya merosakkan, merobek. Sebab itu orang yang fasik dia telah merobek iman dia untuk membuka ruang kekufuran masuk ke dalam hati. Atau orang yang fasik dia telah menghancurkan, dia merobek amalan-amalan salihnya, daripada dia menambah kebaikan amalan salih itu hinggalah amalan itu musnah dan terbina dia baginya benteng-benteng, iaitu maksiat yang menghalang dia daripada jalan hidayah Allah SWT. Sedangkan kafur, ulama kata asim dia menyebabkan perbuatan amal, perbuatan zahir. Macam kita buat dosa dengan melihat, buat dosa dengan mengumpat, dengan lidah, buat dosa dengan tangan, dengan kaki, itu dipanggil orang yang asim. Tetapi kafur dia lebih teruk daripada itu. Kafur dia menyebabkan dalaman hati manusia. Sebab itu ulama menyatakan bukan semua orang yang berdosa itu kufur. Kufur ni maksudnya disalahgunakan nikmat Allah ataupun hatinya itu
tidak ada hidayah. Tetapi setiap orang yang kufur dia pasti berbuat dosa. Ada beza. Kalau orang buat dosa tak semesti hati dia ni kafir, tak semesti dia keluar dari Islam, ya. Tetapi orang yang kafir orang yang kufur dia itu sentiasa melakukan ataupun mengajak ke arah melakukan dosa dan juga maksiat. Sebab itu ini menunjukkan persoalan yang menantijakkan seseorang itu melakukan dosa adalah punca daripada hati. Kalau hati dia ada sifat kufur ini sama ada kafir dia maksudnya hijab di antara dia dengan iman, ataupun kufur dia terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan melakukan maksiat. Kerana itu Allah memerintahkan kepada Nabi, jangan engkau mentaati orang yang banyak berbuat dosa. Al-Athim, siapakah dia? Iaitu Utbah bin Rabi'ah, yang merupakan di antara pembesar Quraisy yang banyak sponsor dan mengajukan aktiviti maksiat dengan tujuan menghalang daripada aktiviti dakwah Nabi ini mendapat sambutan. Orang buat dia membuat juga dengan tunjukkan ini cara kaedah yang digunakan oleh Utbah bin Rabi'ah untuk menghalang dan menarik perhatian orang lain daripada menjauhkan urusan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pernah seorang sahabat membaca kisah seorang sahabat ini, namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala. Dia adalah merupakan seorang sahabat daripada kabilah Daus, ya. Abu Hurairah daripada kabilah itu. Daripada kabilah itu yang pertama beriman sebelum Abu Hurairah adalah Tufail. Dia bukan Tufail itu nama restoran seribu. Betul-betul pernah makan sebulan, tapi sebutan mesti kena betul Tufail, ya. Yang ada Tiflu ni kanak-kanak. Tufail ni lebih mantul daripada kanak-kanak. Sebab Tufail ni seorang bangsawan kaya, ini seorang penyair, bahasa dia tinggi, tuan-tuan, ya. Dan dia ni ada kecerdikan, dia bijak, ya. Dan dia ni kacau pula, ada harta yang banyak. Orang ramai tinggi dipikirkan kepada Tufail. Satu hari dia orang besar, dia turun ke Mekah. Antara yang Utbah ini dan beberapa pembesar Quraisy yang lain bisik kepada Tufail, kamu ni melancong ke Mekah kan? Hati-hatilah, dia kata, kau jangan jumpa dengan seorang lelaki mati namanya Muhammad. Kau jangan jumpa dengan dia. Kalau kau jumpa dengan dia, bicara dia itu ada sihir. Siapa yang mendengar dia, dan kau lama di antara masyarakat kami, suami isteri bergelagak berpisah agama mereka kerana Muhammad ini. Mereka ini telah berpecah belah antara anak dan adik-adik kerana Muhammad. Jangan kau dengar. Ambillah kapas ini, gunalah dalam Rasul. Dia ambil kapas itu, hidup saja dia nak keluar, dia letak di telinga dia. Dia takut dia terdengar kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dia berjalan, ditakdirkan ini kuasa Allah, tuan-tuan. Kita boleh guna secara kemampuan kita, dia tutup kita dengan kapas, tak dengar. Tapi satu ketika Tufail dia nak pergi ke Kaabah, dia nak menziarah Kaabah, dia nampak seorang lelaki sedang solat. Dia berjalan di kawasan Kaabah, dia dengar bacaan Nabi itu macam Nabi baca kat telinga dia. Dia dah lari jauh, tapi dia boleh dengar macam Nabi sedang bisik di telinga dia. Dia kata, kenapa dengar ni? Tambah lagi kapas tu, dah sampai tak boleh tambah, betul dah kapas kat telinga. Tapi dia dengar benda yang sama. Dia cuba dengar tuan-tuan, dia kata, bahasa Muhammad ini cukup berbeza. Sebab dia penyakit tuan-tuan. Orang yang hebat bahasa, dia bertanggal dan kapas, dia kata, apa salahnya kalau aku dengar Muhammad punya syair? Kalaulah sekiranya aku dapat tahu syair dia ada unsur-unsur sihir, aku akan lakukan. Tapi kalau tidak ada, maka aku akan cuba mendengar. Apa salahnya? Ini nak tunjukkan Allah bagi jalan hidayah pada dia pun dengar pun nanti baca. Dia kata ini bukan syair. Apa penyair? Bahasa ini tidak pernah didengari di kalangan para penyanyi. Dia pernah masuk peringkat antara bangsa penyair. Contohnya dia tahu bab-bab syair kebakaran ni, tapi cerita-cerita yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni tentang tajuk-tajuk syair yang ceritakan tentang alam yang mereka tak pernah ketahui. Jadi dia mengikut Nabi Muhammad sembilan di Islam kerana mendengar bacaan. Tapi nak ceritakan bagaimana Utbah ini, dia pernah kata kepada Muhammad, wahai Muhammad, tinggalkanlah urusan agamamu, tak perlulah kau benar-benar. Sesungguhnya ramai di antara masyarakat di sini yang
kerabat dengan tuan. Kalau bukan orang sembarangan boleh kahwin, mesti orang yang kacak macam dia dan Aziz betul. Dijaga betul-betul nasab dia. Ya, sehingga kan dia menyatakan kepada Muhammad, engkau pun tahu anakku yang sulung ini menjadi Miss Universe. Contohlah zaman tu lah. Antara penduduk Mekah ni yang paling cantik. Semua orang gila-gilakan, letak mahal yang tinggi nak mendapatkan anak. Aku bagi kau free of charge, tak payah bayar. Ya? Tak ada pendahuluan pun tak ada, down payment pun tak ada. Ni free loan, tak payah bayar. Pembiayaan saya yang tanggung. Kau boleh kahwin dengan anak Tuan Muhammad, kau tinggalkan ajaran ini. Ya? Dapat orang perempuan yang kata, maka Nabi Muhammad menyatakan, aku tidaklah hidup untuk dengan kehidupan yang ini. Nabi itulah. Kemudian Allah menyatakan ada orang yang kafir, jangan kau taat pada orang yang kafir. Sebab Uthman dia selalu mengingat Nabi Muhammad, dia selalu ajak Nabi Muhammad supaya membuangkan daripada berdakwah ini tuan. Ya? Orang yang kafir adalah Walid bin Al-Mughirah. Dia adalah merupakan pembesar Quraisy yang paling kaya pada ketika itu. Ya? Dia dikira orang kata orang yang berduit dan syarikat yang besar, ya? Banyak duit dia. Hingga dia pernah kata kepada Nabi SAW, dia banyak menggunakan duit dia. Dalam ayat Quran, Allah pernah turunkan Quran. Ayat Quran kepada Walid ini tuan. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang salah gunakan nikmat yang diberikan kepadanya, kekayaan kepadanya, antaranya Walid bin Mughirah, dia gunakan kekayaan itu, yunfiqun, dia infakkan banyak-banyak pun liyasuddu an sabilillah, untuk menyekat orang-orang lain daripada mendengar ajaran-ajaran engkau wahai Muhammad. Fasayunfiqunah, dia menginfakkannya kerana dia mengharapkan, dia berjuang untuk berhala itu dia mendapatkan bagian dari itu. Ya. Jadi sebab itu dia pernah kata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kau tahu aku orang yang paling kaya di bumi Mekah. Ramai orang yang berada di bawah aku, yang ikut aku, dengar kata-kataku, kerana mereka nakkan kepada harta itu, tapi aku buang mereka. Tetapi wahai Muhammad, aku ajar kau wahai Muhammad, kalau kau nak kaya cepat, kau boleh jadi pandu, bahkan bos kepada. Kau nak berapa duit, aku boleh sign check sekarang. Juga itulah bahasa mudah seperti tadi. Ya, kalau kau tinggalkan ajaran kau wahai Muhammad, aku akan beri apa saja yang kau inginkan jika kau mahu. Nabi mudah dijawab apa sebab dengan wali. Nabi baca surah Fussilat pada ayat yang ke-41. Nabi berjawab, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Nabi baca daripada ayat tahu sampai ayat tersebut. Nabi kata, katakanlah kepada kedua mereka wahai Muhammad, sekiranya mereka ingkar dan membalik kepada ajaran kamu, berilah peringatan, Allah akan berikan kepada mereka ancaman dan azab pada bencana seperti mana kami telah memberikan petir dan juga tiupan angin yang kencang terhadap kaum Ad dan kaum Samud. Itu saya dengar tu ayat yang dibacakan oleh Nabi tentang meletak di orang itu balik sehingga mereka kata habis. Saya rasakan ayat yang Muhammad baca barangkali kapal pun akan meruntuhkan. Jadi mereka ini tak lagi nak berdialog, nak bercakap dengan Nabi. Nabi gunakan bahasa Al-Quran dan digunakan ucap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab itu hadirin dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, para ulama menyatakan bahawa kerja dakwah ini adalah satu kerja yang tidak pernah ada penghabisan. Setiap di kalangan kita masing-masing mempunyai tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita waris tugas Nabi itu. Dakwah kepada anak, dakwah kepada isteri, dakwah kepada suami, dakwah kepada orang terdekat, kepada orang Islam yang bukan Islam. Kerana jalan kerja ini adalah kerja mengajak orang ke syurga. Sebab itu ulama menyatakan bila kerja ini mengajak orang ke syurga, maka kita sendiri yang berdakwah itu sendiri mesti ada ciri-ciri ahli syurga. Kalau kita sendiri lebih cerai daripada orang yang kita mengajar, kita jadi dekat. Ya? Sebab itu kadang-kadang bila pernah ditanyakan kepada Imam Syafi'i, ya? Anak buah Imam Syafi'i tanya kepada Imam Syafi'i, kenapa ramai orang yang hidup pada zaman Imam Malik, kamu hanya belajar ilmu dengan Imam Malik, kenapa kamu tak belajar dengan orang-orang alim yang lain yang sezaman dengan Imam Malik? Ramai orang alim kat Bumi Madinah.
Tapi kita perlu belajar dari Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia jawab, kerana pada Imam Malik itu ada sesuatu yang tidak ada pada ulama yang lain. Apakah dia, wahai Imam Syafi'i? Maka Imam Syafi'i menyatakan, kerana aku mengenali pribadi Imam Malik, kerana dia itu banyak berbuat amalan yang tidak diketahui oleh manusia berbanding amalan yang diketahui oleh manusia. Maka Imam Syafi'i kata, kalau kamu ingin mendapat kemuliaan, diangkat nama kamu, diangkatkan darjat kamu, maka perbanyakkanlah berbuat amal kebajikan untuk mendapat perhatian Allah berbanding perhatian manusia. Maka perbanyakkanlah amalan yang tersembunyi berbanding amalan yang zahir. Kita hari ini tuan-tuan, barangkali amalan zahir itu yang orang tahu lebih banyak daripada amalan yang orang tak tahu. Mungkin orang tahu kita ke masjid, amalan yang orang tak tahu di belakang orang tu adakah lebih banyak daripada amalan zahir kita atau mereka. Ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Kerana Imam Malik banyak sembunyikan amalan-amalan dia yang mana Allah saja tahu. Allah telah menyebutkan kehebatan daripada puluh-puluh orang yang lain. Walaupun orang lain banyak menunjukkan amalan di hadapan manusia, tapi Allah hijabkan mata mereka. Mereka tak nampak amalan-amalan yang saya ini. Mereka nampak amalan yang sedikit Imam Malik itu di hadapan mata manusia, tapi banyak di hadapan mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehebatan yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terhadap dulunya Imam Malik. Baik, jadi hadirin kasih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kemudian para ulama menyatakan antaranya Dr. Muhammad Zuhaili menyebutkan di sini tuan-tuan, bersabarlah kamu wahai Muhammad di dalam mentaati perintah Allah dan janganlah kamu mentaati kata-kata dan apa yang dibenci oleh musuh-musuh kamu itu. Ini memberi maksud kata Dr. Muhammad Zuhaili, kepentingan ajaran dakwah ini adalah satu bentuk peringatan yang memerlukan kepada bimbingan yang berterusan, kerana hidayah Allah itu tidak akan dapat melainkan hanya dengan sekadar satu peringatan. Kita tak bolehlah tuan peringatkan anak kita sekali letih dosa, tiap hari dah peringat dia, tak boleh putus asa. Selama mana kita nakkan dia mendapat hidayah Allah, selama itu kita kena istiqamah dalam memberikan nasihat dan peringatan kepada dia. Tapi kalau kita putus asa di dalam memberikan peringatan, itu berarti kita telah memutuskan di antara kita memutuskan dia daripada mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah di dalam ayat Quran kata Dr. Muhammad Zuhaili mengandungi ayat-ayat yang berulang yang sama penceritaannya, tetapi kerana nak memastikan ada orang cinta sekali tuan-tuan hadis yang sama, tak dapat hidayah dia. Ustaz lain pula datang cinta hadis yang sama, tak dapat lagi. Ustaz lain pula datang cinta hadis yang sama, mungkin kali ketiga baru dia dapat hidayah. Sebab itu penceritaan dalam Quran Allah bawa cerita yang sama dan berulang. Sebab barangkali ada orang yang hati di kelas tuan, kita hati orang lain berhutang kerap baca sekali yang menangis. Jadi orang yang hati keras dengan tuan, yang jadi bohong, yang jadi garam, yang jadi tegas, yang jadi kuat masih ada. Mungkin dibaca sekali dia tak rasa apa. Sebab itu kami waktu yang pergi bangun pernah disuruh beri tazkirah di hadapan maknya tuan. Tension tuan. Buat kita segera dapat tuan lagi senang. Tuan mengaku kan mudah. Di depan maknya tuan nak bagi tazkirah, ingatlah kepada neraka Allah. Dia gelar neraka Allah, gelar. Dan dia tak rasa neraka itu macam ada dalam hati dia tu. Tak rasa apa. Jadi nak masuk dia sekali kita bagi tazkirah, dia boleh dapat hidayah terus. Kita kena ada proses latihan susulan bagi program ini. Suatu orang baru masuk Islam, sekarang kita bagi satu peringatan, tak boleh. Dia kena ada tarbiyah susulan, peringatan susulan. Dia mesti ada berterusan. Sebab itulah kata para ulama, sesungguhnya hidayah Allah ini terletak, kalau nak dapat hidayah Allah itu terletak di atas usul kamu, di dalam kamu menyampaikan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah Ta'ala larang, di situ ada hidayah. Selama mana orang itu tak buat perintah yang kamu sampaikan, selama itu kamu belum berjaya memberikan hidayah.
Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu hadirin dikasihi yang dirahmati Allah, para ulama menyatakan bila kita melaksanakan perintah Allah itu satu jalan mendapat hidayah. Memahami sesuatu yang Allah sebutkan itu jalan mendapat hidayah Allah. Mengajar kepada orang lain juga antara cara untuk mendapat hidayah Allah. Kadang-kadang orang yang mengajar itu tak dapat hidayah kepada orang yang mendengar. Contohnya orang-orang orientalis, orang kafir, orang barat yang kaji tentang Islam. Dia mengajar orang-orang Islam di UK dan sebagainya tentang agama Islam, tentang subjek Islam, tapi di sini tak dapat hidayah. Maksudnya dia perlukan kepada kefahaman mengajar yang lebih sehingga kan dia boleh mendapat hidayah Allah. Ataupun dengan cara kita belajar, kita pelajari itu kita akan juga mendapat jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Dr. Wahbah Suhaimi, setiap makhluk pasti mengharapkan memerlukan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah bagi mereka yang inginkan kepada hidayah itu, mereka memerlukan hampirnya mereka di dalam melakukan kebaikan, dan mereka mesti berterusan di dalam menerima peringatan supaya mereka tidak terhijab ataupun terlepas daripada mendapat jalan hidayah tersebut. Kita beri kepada dalam
Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung pembicaraan dalam ayat seterusnya, wa isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Setelah mana Allah memberikan ingatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mentaati orang-orang yang ingkar dan kufur, kerana mereka itu seringkali mengajak kamu kepada kecelakaan. Maka Allah menyambungkan ayatnya, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Maksudnya Allah nak menyatakan kepada kita, orang-orang yang beriman hendaklah dia menyibukkan dirinya daripada terdapat masa-masa lapangnya yang menyebabkan kadang-kadang dia memikirkan untuk berbuat benda yang tidak baik. Alangkah baik jika dia menyibukkan dirinya dengan berzikir dan menyebut nama Allah. Disebutkan di sini, banyaklah kamu memuji dan menyebut nama Allah pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Dan hendaklah sebahagian daripada malam itu kau sujud kepadanya, dan banyaklah tasbih memujinya pada bahagian panjang di waktu malam. Maksudnya Allah Ta'ala bagikan satu solution, satu penawar kepada Nabi SAW, satu motivasi, kunci dan kuasa bagi motivasi di dalam apa semua musibah yang kita hadapi. Dan sebab orang beriman dia tak dapat lari daripada musibah. Sebab Nabi menyebut, Inna Allaha idza ahabba 'abdan asabahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala bila dia sayang kepada hamba itu, dia akan test dan uji hamba itu. Dia bagi pelbagai ujian supaya hamba itu makin dekat kepada dia, hamba itu makin tambah amalan dia, makin kuat doa dia, makin panjang zikir dia. Kita kalau Allah uji barangkali dia panjang sekejap dan nanti hilang. Lepas hilangnya musibah, hilanglah zikir kita, hilang Ramadan, hilanglah masjid kita. Itu contoh daripada dia nak ceritakan bahawa tidak, bagi orang yang beriman, mereka suka mereka itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, seorang sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Tuan-tuan baca tentang kisah di dalam Hayatus Sahabah, menyatakan bahawa dia seorang sahabat yang menghafal Quran, hebatnya dalam permasalahan Al-Quran, ilmu tafsirnya dan sebagainya. Sehingga kan bila dia tidak pernah ditipu penyakit, dia jadi bimbang. Kita kalau tak ditipu penyakit, syukur pada Allah. Tapi orang yang berfikiran makam yang begitu tinggi, dia dirasakan kehidupan dia mudah, senang, semua berjalan dengan mudah, semua saja, tak ada apa-apa, dia rasa bimbang. Sampai dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, jika kau cinta terhadap aku, maka kau tunjukkanlah bukti kecintaanmu terhadap aku. Akhirnya Allah beri dia demam. Allah beri dia demam pada sahabat yang mulia ini, sehingga bila dia mendapat demam, dia menambahkan lagi doanya kepada Allah. Dan sepanjang malamnya, pada setiap hari dan siangnya, dia banyak ingat kepada Allah. Dan bila orang berada dalam kesakitan, tuan-tuan, kita punya minda, kita banyak terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dinyatakan oleh para ulama yang menyatakan Ubay bin Ka'ab dia meninggal dalam keadaan dia mati, meninggal dunia dalam keadaan demam itu mati ada pada dia. Maksudnya dia sakit, meninggal kerana demam, kerana dia mengharapkan dengan ujian itu boleh menambahkan ingatan kepada Allah SWT. Sebab itu Allah menyatakan, wahai Muhammad, carilah kekuatan kamu di dalam dakwah itu, dengan banyak yang kamu bertasbih. Maksud yang ditafsirkan oleh ulama, sebutlah nama Tuhanmu, iaitu sebutlah nama Tuhanmu di dalam solatmu pada waktu subuh dan juga pada waktu petang, iaitu asar. Adapun sebahagian daripada waktu malam, iaitu maghrib dan isya. Lalu Allah menyambungkan lagi, dan panjangkanlah zikirmu pada malam hari, iaitu bermaksud tahajud. Ini ditafsirkan oleh para ulama berkenaan dengan kekuatan dalaman rohani yang bagi menguatkan diri seseorang untuk menghilangkan kesedihan. Orang yang beriman, dia nak hilangkan sedih, dia berdoa kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, hilang sedih. Kalau orang yang tidak beriman atau kurang keimanan dia, kalau dia bersedih, dia akan mengadu kepada manusia terlebih dahulu sebelum mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan ada seorang ulama yang tuan-tuan, seorang tokoh yang besar, Singapura Negeri,
Bila dia mendapat sesuatu musibah, dia terus cari masjid dan dia solat di dalamnya, dan dia solat taubat dan dia beristighfar kepada Allah, sehinggalah agaknya itu lama, hinggalah dia keluar. Bila ditanyakan kepada anak muridnya, kenapa guru melakukan sedemikian? Guru tak sempat nak cerita pada aku lagi. Dia mendapat musibah, dia nak cerita pada anak murid. Tiba-tiba dia teringat akan sesuatu. Dia kata, tunjukkanlah aku di manakah rumah Allah. Dia datang masuk solat, istighfar, dia keluar. Dia kata, guru tak cerita lagi apa-apa. Tiba-tiba dia tanya kat cerita, apa masalah? Cuba cerita pada saya. Dia kata, tadi dalam hati aku terlintas nak ceritakan kepada kamu apa masalah aku yang aku hadapi pada hari ini. Tiba-tiba terlintas dalam hati aku masuk malu kepada Allah, kerana dia yang telah mendatangkan masalah dan musibah ini kepada aku. Tiba-tiba aku mengadukan kepada kamu sebagai dalam keadaan aku menyisihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku rasa malu kepada ini, maka kerana itulah aku segera mencari Allah dan aku mengadu kepada dia terlebih dahulu sebelum aku ceritakan kepada kamu. Allah Akbar. Sebab itu di dalam Islam, kalau kita dapat berita yang baik, kita buat apa tuan-tuan? Sujud syukur. Itu tanda kita mengadu pada Allah dulu. Dia ajar anak kita begitu. Dapat result baik, sujud syukur dulu. Kau cerita ke abang dapat berapa A. Bukan datang pada abang 10 A bang, abang lupa sama nak sujud syukur. Ya? Kita pun sama-sama naik dengan benar ini. Patutnya ajar anak kita, kalau dapat result yang bagus, sujud. Kalau tidak bagus pun, terima kasih kepada Allah. Mungkin ada minta digantikan dengan kebaikan yang lain pada hari yang lain. Jadi kita pun tahu bila anak kita datang di sujud syukur hari ini, bisa bagus ni. Kan? Kalau datang di rumah dia abang tak ada rezeki, itu pun faham. Tapi jadi budak, kita tahu dulu kan dia nanti buah abang dia jauh di sujud syukur, tengok 10 ni dekat pasal apa sujud syukur ni? Alhamdulillah, ada anak-anak saya, anak saudara saya tuan. Jadi pandai cakap, ayah kata ni besar apa-apa 1 A 4 C. Kenapa dapat C? Okey lah, apa dapat C pun dapat D. Pandai pula dia buat itu. Baru memandang itu dikabul. Baik. Jadi inilah kekuatan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada bakat-bakat pendakwah, orang yang nak menyusuri jalan para nabi dan para orang salihin. Dia tak boleh tinggal dan memelihara solat 5 waktu, dan dia tidak boleh meninggalkan solat malam. Kerana kekuatan kombinasi solat 5 waktu dan solat malamnya memberikan natijah yang kuat dan semangat kepada diri. Baru ni saya ada buat forum tentang keindahan dan keajaiban solat. Saya uraikan dari segi perspektif agama Islam, dan seorang lagi jemputan Profesor Dr. IR Dr. Wan Abu Bakar Wan Abbas dari UM. Dia ada buat kajian dengan Dr. Fatimah pada saya dari UM itu tentang hubungan sains dengan solat. Disebutkan di bawah beberapa artikel, kita tengok kuasa Allah. Allah fardukan pada Nabi 1400 tahun lalu. Hari ini baru saya dapat bongkar apa kelebihan solat dari sudut sains. Maksudnya Quran itu dia pendahulu sains 1400 tahun. Lajunya Quran pendahulu sains. Hebat Allah Ta'ala yang maha biasa. Dia dapati ada seorang profesor fizik pakar di Universiti Harvard di Europe membuat kajian. Dia menceritakan research dia buat kajian tentang cara semayang setiap agama. Yang orang Hindu dia dengan yoga, yang Cina dia dengan tai chi, dan yang senama mereka dengan berbagai orang Islam. Dia tengok kaedah solat orang Islam jauh lebih berkesan untuk mengecas dan menstabilkan energi atau tenaga dalam badan kita. Sebab kalau kita ada elektrik positif dan negatif, dia kata cara ibadat orang Islam yang paling terbaik. Dia buat kajian, tapi hendaklah solat itu cara rumput pergerakan tomakninah di tempat dan dilakukan berjemaah. Waktu kita tidur, dia kata kekuatan tenaga kita yang telah dikumpul balik tak sampai 100%. Jadi bila kita bangun solat subuh dan dilakukan berjemaah, berhubung bahu dengan bahu antara satu sama lain, maka setiap aliran orang yang cukup tenaga dia akan stabilkan elektrisiti yang menghasilkan tenaga yang cukup kepada orang-orang yang belum cukup. Dia macam tolong satu sama lain. Ini dari segi kajian sains.
Dia kata, oh patutlah semua Allah bagi dulu, sebab malam kita dah cukup tenaga dan cukup himpunkan kerja di malam. Masuk kata Zuhur, kita dah penat nak kumpulkan tenaga sampai waktu petang. Allah bangunkan solat waktu Zuhur 4 supaya dia dapat kembalikan tenaga tadi sampai cukup petang. Petang pula untuk tampung sampai ke waktu Maghrib. Suatu Maghrib dah kurang 3 rakaat, sedangkan di malam kita dah kekurangan. Tetapi dia boleh kenapa Isyak 4 rakaat, sedangkan 4 waktu malam kita tinggal tidur saja tetap. Rupanya dia kaji, tanya kepada orang yang pakar dalam Islam, kita ada solat malam. Rupanya Allah suruh kita solat Isyak berjemaah 4 rakaat. Dia telah merecas kembali tenaga kita supaya kita dapat kekuatan untuk mampu di tengah malam. Ya? Ini kelebihan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuktikan daripada hasil kajian sains. Dan banyak lagi tuan antara yang disebutkan buah begitu. Solat ini juga baik untuk jantung. Dia buat satu research yang dibuat oleh pakar-pakar kita lah. Dia kata penyu boleh hidup selama 177 tahun kerana denyutan jantung penyu 1 minit lebih kurang 66 kali denyutan. Dan burung-burung ini adalah burung maksimum hidup dia 5 bulan 1 minit. Kerana denyutan jantung dia dalam masa 1 minit lebih kurang hampir 200 kali. Maksudnya burung ini banyak denyutan dia dalam masa 30 minit. Dan dia menyatakan waktu kita tidur, dia letakkan alat pada badan kita, ada alat teknologi. Dia boleh baca degupan jantung kita, ikut pelumbang yang dia hasilkan. Waktu kita sedang baring atau tidur, degupan jantung kita 73 kali seminit. Tetapi dengan kuasa Allah, waktu kita sujud, degupan jantung kita 71 kali dalam tempoh seminit. Maksudnya jantung kita waktu stabil, paling relax dan tenang waktu sujud, berbanding waktu kita tidur dan waktu kita balik. Allah. Sebab itu Nabi suruh kita sujud lama. Sebab itu tak boleh kalau orang sembahyang dia tidur tu sujud dia tenang. Tenang, dia tak bangkit-bangkit. Pasal apa? Jantung dia tenang sampai terlena dia. Dan di buah kajian itu menyatakan bahawa dia letakkan bahagian di kepala manusia. Setiap otak kita ni dia nak keluarkan satu arahan yang ada berubah alfa, beta, gamma di sekolah saya tak apa yang mana punya dulu saya ingat punya yang saya ingat tadi. Dibuat kajian sebelum semayang dengan selepas semayang, gelombang otak kita paling aktif lepas kita semayang berbanding sebelum semayang. Sebab itu kita lepas semayang kita berasa agak dalam keadaan tenang, kita rasa relax, waktu zikir pun rasa tenang, walaupun kita sibuk tapi kita tenang. Berbanding sebelum semayang kita pulang meliput, masuk macam-macam urusan berfikir. Tapi bila masuk saya semayang, dia jadi tenang. Kerana itu daya ingatan kita, dia menjadi tambah dan menjadi kuat selepas daripada ibadat solat. Sebab itu hebat Nabi dapat masalah Nabi akan semayang. Dan banyak para sahabat yang mengamalkan selepas hari mereka solat, berulang mereka akan melakukan pengajian, berulang mereka akan membuat aktiviti kebaikan yang lain, kerana ada hikmah di sebalik daripada sudut sains apa yang diajarkan oleh dan diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenaan otak dan jantung yang baik untuk pinggang dan banyak lagi kita sedang dengan Allah. Bukan kita beramal kerana nak minum sains, tapi kita beramal kerana Allah. Kerana Allah pasti mensyariatkan sesuatu yang baik untuk Allah Taala. Dan insyaAllah kita akan sambung menjadi lebih besar dan datang. Apa yang baik daripada Allah sebagai kelemahan dan kekurangan bagi saya sendiri, aku yang tersumpah dan surah Allah Subhanahu Wa Taala diambil isyarakat dan Bismillahirrahmanirrahim.